إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. Tidaklah sama antara yang duduk yang tidak mengikut berperang daripada kalangan orang-orang mukmin, padahal mereka tidak mempunyai uzur berupa urusan darah, penyakit, adanya perlindungan dan sebagainya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tidak sama, menafikan persamaan antara orang yang berjuang dengan orang yang tidak berjuang, tapi sama-sama beriman. Dia beriman kedudukan dia berbeza daripada kesungguhan mereka dalam menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini beriman tapi dia bersungguh menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, berjuang, berjihad untuk menyelamatkan agama Allah daripada pengacau-pengacau dan berhubungan kufar, orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kedudukan dia tidak sama. Allah menyatakan tidak sama, makna tingginya darajat orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama antara orang yang qaidun, la yastawil qa'idun minal mu'minin, yang mana ghairu ulil darar, tak sama tu wal mujahiduna, dan orang yang berjuang fi sabilillah, berjuang tu bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta dan jiwa mereka demi mendapat rahmat Allah Ta'ala serta mencari ridha-Nya. Itulah keridaan daripada Allah Ta'ala yang sangat besar, yang mana diletakkan di sini setengah daripada amalan itulah berjuang, berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perjuangan juga merupakan tapisan kejujuran keimanan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang biasa mengelak ni di kalangan golongan munafik, tapi tidak semestinya tidak pergi itu munafik. Sebab sini dia diletakkan bahawasanya kelebihan, dalam memberikan kelebihan. Faddalallahu. Kemudian telah menyatakan dalam ayat ini, setelah menceritakan mereka melakukan pengorbanan dengan harta benda dan nyawa mereka sendiri, maka faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Allah SWT sendiri melebihkan orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya. Didahulukan harta dulu, kemudian barulah jiwa. Bagaimana kalau manusia gagal dengan harta pun dia ada sifat sayang, bakhil, sudah tentulah dia lebih sayang nyawa dia. Sebab bila harta dia boleh korbankan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala,
dan menyusuri kemudian kemuncaknya nyawa dia. Ya, Allah telah angkat satu darajat di atas orang-orang yang tidak pergi. Qaidin mana orang yang tak pergi, orang yang duduk di kampung, dia tak pergi. Orang pergi perang diam. Maksudnya satu darajat yang besar sebagai balasan bagi kebenaran yang mereka perjuangkan, ya, di jalannya. Walaupun disebut darajah satu, tapi benda itu besar. Sebab kaedah dia, amal bila dia lebih mencabar, maka dia lebih besar kedudukan. Afdalul a'mal asqaluha. Amal tu kedudukan dia lebih afdal bila dia lebih berat, lebih mencabar. Maka bila berperang, memanglah pergi tu dua, ya, balik atau tak balik mana. Kalau orang beriman, kalau dia pergi, dia nak tak balik, pergi terus syahid pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang kuat cintanya kepada dunia, dia menyebabkan menjadi penghalang, ya, dia takut mati, dia takut untuk pergi berjuang. Padahal kalau dia berjuang, tak berjuang pun dia mati juga. Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, iaitu wa kullan wa'adallahu, dan meskipun kepada tiap-tiap masing-masing daripada mereka yang ada yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka al-husna, iaitulah kebaikan. Tapi iman mereka ada, tetap mereka dapat kebaikan dan berbagai martabat yang agung serta darajat yang tinggi. Qala Allah Ta'ala wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idin ajran 'azimah. Dan ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut diberikan darajah. Kemudian darajat yang disebut sini amat besar ni. Iaitulah husna yang baik dan berbagai martabat yang agung serta darajat yang tinggi. Faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idin ajran 'azimah. Allah Ta'ala melebihkan orang-orang yang berjihad dengan tambahan dia, iaitulah 'alal qa'idin, atas orang-orang yang duduk, yang tidak pergi berperang, tidak berjuang tadi, dengan pahala yang besar. Ajran mana ganjaran, pemberian, kurniaan. Bahasa Melayu kita panggil pahala, ya. Aziman, yang besar di sisi Allah Ta'ala. Tak tahu bagaimana hebat, serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang murniakan. Yang mana keberhasilan meraih martabat syahid itu di antara usaha kan. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, mereka masuk syurga tanpa ada, ya, pagar hijab tadi. Hisab-hisab direct terus. Itu dapat lesen besar bahawa mereka sanggup menjaga agama Allah sampai titisan darah mereka yang terakhir. Sebab itu diharamkan kita menghilangkan asarus syahid. Darah-darah syahid itu haram kita hilangkan. Kalau dia mati jangan dimandikan, terus dibalut dengan pakaian yang berlumuran dengan darah. Kalau tak cukup, tambah yang lain, ya, sebab situ satu kemegahan mereka di akhirat. Orang lain mengorbankan masa, tenaga, harta benda, wang ringgit, dia lebih besar, nyawa dia bagi habis. Itu kemuncak dia. Itu kemegahan yang mana diberikan Allah di akhirat. Mereka sanggup menggadai nyawa mereka demi menegakkan, ya, keridaan Allah Ta'ala, demi mencari keridaan Tuhan dan menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Allah darajatin minhu wa maghfiratin wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahimah. Itu besarnya orang yang mati berjuang pada jalan Tuhan. Ini kita tengok di Gaza, Palestin, kan hebat, mereka mendapat tawaran-tawaran besar. Secara zahirnya mereka dizalimi begitu hebat, tapi hakikatnya mereka sedang menikmati, ya, itulah tawaran-tawaran syahid daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu beberapa darajat darinya, darajat jamaah.
Sebagiannya dekat, sementara sebagian lain lebih dekat. Demikianlah seterusnya sesuai kehendak Allah Ta'ala. Satu. Kemudian maghfiratan, ya, warahmatan. Maghfirah, keampunan dari dosa mereka secara total, seperti hari dilahirkan. Besar tak besar orang syahid ni kosong tu, zero. Kerana dosa dia hapus sekalipun habis, Tuhan hapuskan. Lepas tu mereka masuk tak payah hisap. Hisap ni nak kira dosa banyak mana, pahala banyak mana, ya. Ni nak kira apa dosa dah tak ada, dah hapus. Dah habis bersihkan dosa-dosa kesilapan mereka, dengan sebab mereka sanggup menggadai nyawa dia untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila dosa sudah diberi keampunan bersih, pastilah masuk syurga tanpa hisap. Itu. Maghfirah ni adalah perkara yang sangat besar, diberikan perhatian oleh orang yang benar-benar beriman. Bahkan tidak ada maghfirah, sangkut dosa, maka ditunggu mereka neraka Jahannam tu. Innahu man ya'ti rabba mujriman fali annahu Jahannam. Innahu, semuanya mereka, man ya'ti rabba, mereka yang balik menghadap Ta'ala, mati maknanya. Mujriman, berkubang dengan dosa lagi, dia tak sempat membasuh. Yang dibasuhnya pakaian dia, kereta dia, rumah dia dibasuh. Dosa dia berlambak tak dibasuh, dibiarkan, ditipu oleh nafsu dan syaitan dan urusan dunia yang menipu dia. Akhirnya menghadap Tuhan dengan berkeladak, berkubang, melongkang dosa dia. Maka bagi dia apa? Fali annahu Jahannam, neraka Jahannam tu Tuhan sediakan untuk dia. Jadi maknanya bagi orang yang syahid, selesai benda ni. Dia dapat maghfirah. Banyak mana dosa dia Tuhan ampun semua. Dan Tuhan ampun, nak hisap apa lagi, masuklah syurga bi ghairi hisab, yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Minta Allah jadikan kita golongan syahid. Dapat tak dapat tu satu soal lain. Minta kena, kalau tak nak atau tak minta, maka dia mati macam bangkai jahiliah. Man mata walam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati dan tidak ada niat untuk syahid pada jalan Allah Ta'ala, maka mati ni macam bangkai jahiliah. Ya, mati tetap mati, berjuang mati tak berjuang, mati juga kan. Dia berkorban, dia buat kerja agama, dia mati, tak buat apa, mati juga. Tak ada siapa boleh elak pada mati. Maka pilih mati yang baik. Mati yang baik adalah mati mendapat keampunan total, iaitulah di antaranya syahid pada jalan Tuhan. Ya, dia syahid, Allah Ta'ala bagi habis semua dosa di kesilapan dia, diampunkan. Maka tempat dia terang, ya, syurga yang hebat disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warahmatan, warahmah, dia dapat rahmat khusus bagi mereka, iaitulah mereka akan ada di sisi Allah dan menerima rezeki, maknanya nikmat yang besar. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, ya, bal inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati fi sabilillah tu mati tak. Maka mereka di sisi ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dia hidup di sisi Allah Ta'ala. Bila hidup di sisi Tuhan, hidup paling mulia. Kalau hidup di sisi makhluk ni hidup biasa, hidup di sisi Allah. Kemudian yurzaqun, mereka diberikan rezeki yang hebat. Mereka gembira dengan anugerah yang Allah SWT melimpahkan kepada mereka. Wa kana Allah, dan adalah Allah SWT yang mengawasi segala keadaan hamba-hambanya, ghafuran, mana adalah maha pengampun, ghafurah, rahimah, dia maha pengampun bagi dosa-dosa mereka. Rahimah, maha penyayang terhadap mereka, yang Allah Ta'ala menyayangi mereka sesuai dengan anugerah dan nikmatnya. Begitu Allah Ta'ala ancam tadi mereka yang tidak pergi. Kemudian Allah Ta'ala maha pengasih pula. Ada ceritakan sifat kasih sayang dia, sifat pengampunan dia. Kalau ada insan yang tersilap, cepat mereka memohon keampunan dan melakukan taubat yang nasuhah. Ya, at-taib minaz-zam kama la zambarahula. Siapa yang bertaubat sungguh-sungguh, maka seolah dia bersih, tidak berdosa. Itu di antara tawaran Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, dengan sifat-sifat kerja-kerja amalan yang telah ditentukan oleh Ta'ala yang menarik rahmat dia. Kemudian Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikah, ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Masalah 460 itu. Betul. Masalah mandi Jumaah dan segala hujah ulama, mana dalil-dalil terhadap. Kata Al-Imam An-Nawawi dan telah mengambil hujah oleh orang yang mewajibkan mandi Jumaat. Mandi nak pergi Jumaat tu wajib. Mana hujah dia? Dengan zahir beberapa hadis seperti yang di dalam masalah 458. Jadi masalah mandi pergi Jumaat ni ialah setengah daripada benda yang mukhtalaf, benda yang ada khilaf ulama. Setengah mengatakan wajib, setengah menyatakan sebalik. Dan mengambil hujah jamhur, mana majoriti para ulama dengan beberapa hadis yang sahihah, hadis-hadis yang sahih. Setengah daripadanya hadis laki-laki yang masuk ia padahal Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membaca khutbah. Padahal laki-laki itu meninggal ia akan mandi Jumaat, dan telah menyebut akan dia oleh Imam Muslim. Dan bermula ini laki-laki siapa dia? Sayyidina Osman bin Affan. Ketika Sayyidina Umar membaca khutbah, masuk Sayyidina Osman ke dalam masjid, dan Sayyidina Umar merhatikan ada sifat-sifat orang yang tak mandi. Mana mungkin letih kan, nampak macam tak mandi. Sayyidina Umar terus sound dia. Dia tanya, Osman kau mandi tak? Osman kata tak mandi. Ya, dia tak mandi. Dan Sayyidina Umar terus baca khutbah. Sayyidina Osman pun terus, dia tak bangun duduk. Itu menandakan mandi tak wah. Kalau wajib, Sayyidina Umar yang angkat tongkat tengok nampak tu. Sayyidina Umar digarang ni. Dan Sayyidina Osman pun orang yang hebat. Ya, kalau wajib dia takkan tinggal benda tu. Dan telah datang kenyataan di dalam riwayat yang lain. Dan bermula wajah dalil bahawasanya Sayyidina Osman memperbuat akan dia, yang ada melakukan meninggalkan mandi satu ketika. Dan Sayyidina Umar mengaku akan dia. Sayyidina Umar tanya, dia jawab mana dia mentasbihkan. Dan telah hadir mereka itu akan Jumaat, padahal mereka itu ahlil hil wal aqlin, orang yang menghuraikan simpulan hukum hakam yang layak berijtihad. Ini antara sahabat, bukan calang orang. Ya, itu. Maka jikalau wajib nasaya tiada meninggal, ia akan dia. Ya, Sayyidina Osman takkan tinggal satu, dan Sayyidina Umar pula takkan meninggalkan, menegur secara kuat supaya pergi bangun mandi. Itu maknanya. Dan saya melazimkan mereka akan dia. Intah habis kalam huraian ni. Inilah nas hadisnya, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam sahih. Yaitulah an Abdullah ibn Amr, bainama Umar yakhutubu yaumal Jum'ah iz dakhala rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Antara bapaku Sayyidina Umar ni membaca khutbah Jumaat di atas mimbar pada hari Jumaat. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Dia tak sebut nama. Yang masuk seorang laki-laki. Yang masukkan ialah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dilihat oleh Sayyidina Umar akan dia datang kemudian daripada orang dah demikian itu, lalu ditegur oleh Sayyidina Umar dari atas mimbar. Sayyidina Umar daripada atas dia sound terus. Ya, dia tak tunggu habis-habis khutbah lagi. Faqala ayatul sa'atu haza. Maka katanya, apa kena aku lihat seorang laki-laki, ya, daripada sahabat Nabi SAW datang ia, mana takhir, sehingga ini hadir akan Jumaat, lambat datang ni. Kenapa? Apakah waktu ini, ya, bukankah sudah masuk waktu, ya, berapa lama? Manakala didengar oleh Sayyidina Osman akan
khutbah Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Demikian itu lalu disahutnya dengan perkataannya yang tiada keluar daripada sebenarnya. Faqal ma huwa illa an sami'tun nida wa ma zadana ala an tawadda. Maka sambutnya, ya Amirul Mukminin, tiada apa yang gendala, tidak ada apa yang mengendalakan hamba datang terlambat, melainkan bahawa telah mendengar hamba akan bang. Sami'tu an-nida, mendengar ia akan azan, itulah tidak hamba buat apa hanya dalam hamba berjual beli di pasar, tiba-tiba terdengar hamba akan azan. Yang sibuk menjaga dia tengok azan. Dan tiada hamba terhambat kan berbuat lebih atas mengambil air sembahyang. Maka tidak mazidtu ala an tawaddatu, tidak menambahkan aku di atas an tawaddatu, bahawa aku ambil wuduk je lah. Maksud dia apa? Tak dapat mandi. Aku pergi ni maknanya hanya berwuduk sahaja, maksud dia tak mandi. Maka jadi hamba terhambatkan buat lebih atas mengambil air sembahyang sahaja, tiada sempat mandi, dan lainnya. Bila didengar oleh Sayyidina Umar akan sahut Sayyidina Osman demikian itu, lalu berkata, qal wal wudu aidan qad alimtu anna Rasulullah SAW amra bil ghusl. Kemudian katanya, ya Osman, tak usahkan kamu kerjakan mandi Jumaat, bahkan wuduk pun pula dengan bergopoh. Maknanya engkau tak mandi, wuduk pun maknanya bergopoh kapah. Padahal sungguhnya telah engkau ketahui bahawasanya Rasulullah SAW menyuruh mandi Jumaat. Uslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtadim. Karena hadis yang lain Nabi siapa, uslul Jum'ah, mandi hari Jumaat itu wajib, dengan lapas terang walib jimba, wajibun ala kulli muhtadimin, atas tiap-tiap orang yang telah bermimpi. Apa maksud mimpi? Orang balik. Mana orang yang dah balik, mandi Jumaat adalah wajib. Itu sahih, terang daripada zahir hadis, bukan? Maka ulama ditakwil atas kes ini bahawasanya maksud wajib itu ialah sunnatun muakkadah, sunat yang kuat dituntut. Dalil fi'lus sahabah, perbuatan sahabat itu. Sayyidina Utsman sendiri dia tak mandi. Maka semuanya engkau tinggalkan, tu dia kena teguh daripada Amirul Mukminin. Yani mandi pun tidak, datang pagi-pagi dengan segera pun tidak. Dan dalam hadis banyak kan, hadis sahih tu. Dia pun datang awal seolah dia mengorbankan seekor unta, kemudian lewat sikit seekor lembu, begitulah seterusnya sampai imam naik kepada atas mimbar. Pun kau tinggalkan juga, kau datang lewat. Mandi pun tidak, datang pagi-pagi dengan segera pun tidak. Sampai wuduk pun dengan bergopoh. Pasal Umar tengah menjaga, dia dengar suara azan, jadi tergesa-gesa maksudnya. Kemudian Sayyidina Umar pun diam. Mana kalau benda tu wajib, sudah tentu dia apa? Dia arah suruh keluar, sekarang juga mandi. Diam daripada berkata dengannya dan menghabiskan khutbahnya. Itu dalil, dipanggil dalilnya pada perbuatan sahabatnya sarif. Yang dipanggil sarif, benda yang memalingkan daripada makna wajib kepada makna sunat. Kemudian babu maja'a fil fadlil ghusli yaumal jumu'ati, bab menyatakan kelebihan pula mandi pada hari Jumaat. Ketahuilah kiranya saudaraku, dengan hadis yang datang ini menunjukkan bagi kita kelebihan mandi Jumaat dengan mendapat pahala yang besar daripada Allah Ta'ala. Maka hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dengan demikian bunyi, an Aus ibn Aus, anak Aus, bapak pun Aus, ada biasa. Aus
ibni Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man igtasala yaumal jumu'ah wa ghassala wa bakkara wa batakara wa dana wastama'ah wa ansata kana lahu bi kulli khatwatin yahtuha ajrus sanatin qiyamihah. Masyaallah, besar ni. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW yang bernama Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mandi ia pada hari Jumaat, mana nak pergi Jumaat lah, dan membasuh kepalanya dan badannya daripada cemar, itu sifat mandi yang ditarjihkan oleh Nabi SAW, dan debu-debu bekerja tu, ya, maknanya mandi menyucikan badan lah, serta memakai bau-bauan, itu disunatkan kita memakai bau-bauan, ya, yang wangi, yang suka malaikat hampir kepadanya. Kalau busuk malaikat pun tak dekat. Dan bersegera datang pula pagi-pagi, ia datang hadir Jumaat tu, dan hampir ia dengan tempat yang dapat mendengar khutbah, duduk depan. Ni ada juga kadang dia datang awak duduk tengah-tengah pintu. Orang nak masuk untuk dia, kadang dia sembahyang depan pintu. Tapi hukum tu tetap menjadi kesalahan kalau orang melintas. Padahal kalau dia ada sutra, dan sutra tu ada hukum dia, sunat kita mencari sutra, dinding, tiang, kalau tak ada tongkat, kalau tak ada sejadah, ya, itu disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW. Maka kalau dia ada sutra, dah cantik dinding terlalu, kau berdiri 40 tahun lebih baik, kata baginda SAW, daripada kau lalu depan orang yang sudah siap dengan sutra semayang tadi. Ini tak ada sutra, depan kosong, duduk tengah-tengah, ada orang nak lalu pun bayar. Itu kalau melintah depan dia tak ada masalah, ya. Kalau elak baiklah, tapi kalau terlintah pun tak ada kesalahan, sebab itu taksir, cuai daripada dia. Kau pergi duduk awal, pergi duduk tengah-tengah, mau orang lalu lah depan pintu, duduk depan lah, penuhkan saf depan kan. Itu ada kelebihan besar saf depan. Di saf depan kan dengan fadilat sutra mana besar, saf besar, fadilat saf awal itu lebih awal, lebih aula. Kita semayang biasa macam ada mihrab kan, setengah-setengah tempat semayang musallah dia tak ada mihrab. Bila ada mihrab, imam duduk di situ, imam ada sutra, ya. Adapun saf pertama tak dapat fadilat sutra, sebab fadilat sutra syarat dia antara tumit dengan sutra jangan lebih 3 has. Jadi bila tidak ada mihrab begini, maknanya dia jauh, maknanya antara dia mungkin dah 6 hasta dengan dinding, maka fadilat sutra dia tak dapat. Maka ketika itu mana aula, dia duduk saf 2, dia ada sutra, dengan dia duduk saf pertama tapi tak ada sutra, maka dia kena pilih saf pertama tu lebih besar. Sebab tu sini datang dia kata awal-awal terus pergi saf depan, dia duduk tengah-tengah. Dan hampir dengan tempat yang dapat mendengar khutbah dengan jelas, yang mana duduk depan lah. Dan mendengar ia akan khutbah yang tiada luput daripadanya apa-apa yang dituturkan oleh khatib daripada ajarannya dan wasiatnya dan nasihatnya, diberikan pengamatan maknanya. Dan diam dengar, ya, sekira tiada berpaling hatinya dengan dengan fikir yang lain dan perbuatan lain, dan jikalau menyentuh pasir sekalipun. Walaupun jangan kuik-kuik main pasir lah, atau patah-patah jari ke budak, beri tumpuan betul. Dia dua sini, memberi tumpuan tu penting, dan memberi pengisian khutbah tu pun penting. Ada juga kadang khutbah tak sesuai. Tengah bandau cerita bab apa, buku hijau. Kelebihan menghijarkan bumi. Orang tengah bandau apa nak ditanam? Ya, ada pun dulu macam-macam khutbah. Nyamuk Aedes pun cerita, kaki nyamuk Aedes ni berbelang putih. Oh, berjadang. itu kerja je apa, Jabatan Haiwan punya kerja tu, pusat apa, perubatan punya orang, planet ni dia berilah. Ini adalah khutbah suntik masalah keimanan, masalah akidah, masalah menghampirkan diri dengan Allah dan sebagainya. Itu yang kita nak suntik dalam khutbah tu.
dia jadi insan yang sempurna kan. Barulah makmum tu apa, ada fokus. Ni kadang khutbah tahun 60-an ni baca. Dia cakap khutbah terjumpa dia cari baca 60-an tu. Jadi makmum dengar tak kena. Sakit lain, enjit lain, dia masalah. Sebab khutbah tu satu ruang yang paling penting, ya, supaya khatib menyuntik keadaan masyarakat. Masyarakat dia tak sama, sebab khutbah ni sewajarnya tidak boleh sama kan. Ya, serah pada khatib, dia akan cek perkembangan dalam satu minggu. Apa masalah yang bukan kampung, apa boleh suntik, boleh cantik. Ya, kadang-kadang kalau selaras, kadang-kadang tak kena tempat tu lain, tempat ni lain penyakit. Itu keadaan dia lah. Jadi maknanya dua-dua tu kena memberi perhatian tu, memberi suntikan yang tepat, dan yang mendengar kena memberi perhatian yang sungguh. Baru dia jadi betul. Nasihat adalah baginya dengan tiap-tiap langkah tu. Kalau dibuat perkara tersebut, datang awal, duduk depan, memberi perhatian, ya, kepada maknanya khutbah yang diberi tadi, maka ketiga itu ada baginya dengan tiap-tiap langkah yang dilangkah. Pagi Jumaat tu pahala setahun kiam ni, Masya Allah. Setahun di kiam tadi. Macam mana dia ibadat setahun, satu langkah dia dapat setahun. Dua langkah, orang macam tu saya tahu dia pakai kereta lah, pakai motor, jalan kaki lah. Lama dah sampai Masjid Umar bin Salam. Dia tak ada masalah. Dia jalan naik kenderaan, dia tak penat, tapi penat minyak naik kan. Kejap niat naik, kejap minyak naik, maut. Dia penat kot tu pula. Dia senang sini nampak, tapi dia susah nak isi dalam tangki. Walhasil semua tak ada kelebihan je lah. Dan kata Abu Isa bermula hadis Aus bin Aus, ini hadis dia lah hasan, mensah ihtijaj berhujah. Lebih lagi dalam fadailul amal hadis dhaif pun tak ada masalah, sepakat ulama, selama tidak terlampau dhaif. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Abi Bakr dan Imran bin Husain dan Salman Al-Farsi dan Abu Zar dan Abi Sa'id dan Ibnu Umar dan Abi Ayyub. Mana di kalangan sahabat-sahabat yang hebat, mendatangkan maknanya perbahasan tentang kelebihan besar datang Jumaat dengan cara yang tersebut. Kemudian bab maja'a fil wudu yaumal Jumaah, wallahu a'lam. Sallallahu Rasulullah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa ala Allahumma ighfirna fa inna khairal kulli alhamdulillah. Subhanakallahumma ya karim ya